Lekat. Lekat. Ambil bang, ikan masin bang, jumpa masin bang. Kiri. Azam baru, tahun baru, ekonomi bagus, tahun baru. InsyaAllah. Tangkapan ikan tubuk tu jauh ke laut. Malam masa 3 jam, 4 jam baru kita sampai tempat kita nangkap ikan tubuk. Ikan tubuk situ banyak jenis. Ada yang paras besar, ada yang kecil. Yang besar ya, kami situ ngelanya tubuk Sarawak, tubuk kawai. Jadi tubuk nak diambil di laut nun, tubuk padi, tubuk kecil. Adanya ikan tenggiri, ada tidak boleh ikan tepekong, ikan buak pun ada juga. Dia ambil tidak ya. Musim ikan tubuk bulan 3 sampai bulan 8. Ikan tubuk kecil, ikan tubuk padi. Dicampur dengan ikan besar, ikan tenggiri, ikan tepekong. Semualah dicampur sekali musim ni. Lepas tu, cek daging dah. Dah habis. Sampai bulan 3 tahun baru pula. Kawai bulan 6 sampai bulan 9. Ikan tubuk tu dihantar ke orang tengah. Di Salim Jaya. Orang tengah yang hantar pergi ke orang ketiga. Dulu memang orang tua lah bekerja sebelum anak-anaknya. Kini tu anak-anaknya dah mula dah pandai sekolah apa indah. Memang dah ke laut. Angkat ikan macam tidak nun lah. Negara ikan nun. Negara kantor juga. Angkat ikan. Yang main tegar. Cukup waktunya buat lagi dia buat ni ikan. Mana dia boleh. Ya dah kerja musim penghujung tu. Cik dapat lepas ke laut. Mendapat ke laut gelombang besar. Cuaca si cun. Dia cepat ke laut. Terpaksa dah dalam saja bekerja. Ambil ikan mana patut ikan dia ambil. Macam nak gonjang, tak lumet, tak pegang. Macam lah ikannya dia ambil. Mana-mana ada ikannya dia ambil. Tapi tubuk tu memang makin musim. Hujung bulan 2 sampai bulan 8. Dalam sekali musim ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 je. Memang satu patus tubuk lah. Ada campur ikan lain juga lah. Nyata ikan gonjang atau kami Sarawak tu. Ikan orang Tanjung kalau ikan je ikan bulayam. Ikan bira, ikan duri. Ada juga campur sekali dalamnya. Tapi ikan je nak diagih di sini. Nak grade A, grade B, grade C. Ya token pun dah nak agih. Nak gonjang tu kita asinkan gonjang aja, lunduk aja, pegang aja, nyetakkan dia sama. Harganya berlainan. Mun musimnya dah bulan 3, bulan 4, harganya dah menyunam sampai RM12 sekilo. Nak ia RM15,
di RM18 nak A. Nak C asyik boleh, nak C dalam RM10 je sekilo. Mudah musim ni banyak. Kita masin telur, badan ni kita jemur. Yalah, kita pulang ke masin, ke jual orang baru musim tu. Tak dia jemur ni dah berok nak belah, ambil telur, jemur isi sekali. Si sebelah tu kan main RM10. 11 telur je. Ni ada dok belah. Berembar telur dia jual. Sekarang saya ada kat Kampung Ladung, Kampung Sungai Ladung di Semarahan, di Asal Jaya. Sekejap lagi kita nak tangkap ikan terubuk segar. InsyaAllah tengok keadaan mungkin kita dapat. Bekalan saya pun biasa dari mereka, ikan terubuk Sarawak, muara sungai Sarawak. Tapi yang pastinya ikan muara sungai itu memang bermusim. Kadang-kadang stok dia tak cukup. Perolehan mereka kadang-kadang tak banyak, tak menentu. Tengok keadaan jugalah macam mana dengan musim. Tapi sekarang musim terkujuh memang tak adalah maksudnya. Tapi kita cuba juga hari ini nak tangkap, insyaAllah. Tapi bekalan memang dari mereka, alhamdulillah setakat ni. Tapi kira nak mencukupi pasaran memang tak cukup lah. Kalau nelayan dari Kampung Ladung ni, kapal mereka kan kecil, memang tak boleh nak pergi ke laut dalam. Mereka akan memperolehi ikan terubuk muara sungai lah. Ada jenis yang padi, ada jenis yang, kalau yang dah besar tu nama dia bukan ikan terubuk lagi. Mereka akan tukarkan nama dia kepada ikan terubuk kawal. Nama dia kawal, harga pun lain. Lokal yang kecil tu bertelur nama dia terubuk padi. Kalau yang lokal yang nama kawal tu memang besar, seekor tu mencecah 2-3 kilo. Kalau dah mencecah 2-3 kilo, harga dia lebih kurang dalam 200-300 lah seekor. Kemudian telur tu, kalau mereka ambil tu, telur dia 100 gram yang kawal tu sampai 70-80 ringgit 100 gram. Kalau syuktur terubuk lokal yang kawal tu, dia bengkok, sisik dia ada besar-besar lebar-lebar. Kalau terubuk padi tu, memang dia macam cili padi lah, kecil je. Biasanya saya dengan suami ambil ikan terubuk ori ni, terubuk lokal Sarawak. Kalau musim dia memang sampai 100 lebih kg ke atas. Kalau bukan musim tu ada kuranglah sikit sebab susah nak dapat. Dia ada berjenis-jenis, besar, kecil, tapi kita tetap ambil. Yang macam mana pun kita tetap ambil. Yang ikan terubuk lah maksudnya kita ambil. Kita memang proses untuk buat masin. Datang-datang kita terus proses lah, memang segar. Kalau nak yang terubuk segar, carilah JNR ikan terubuk masin. Memang dia patut dimasinkan untuk ketahanan dan kualiti. Kalau dimasinkan, dia memang tahan lama. Kalau nak bawa balik ke Semenanjung pun, dia tahan dalam kotak 1 minggu. Nak pos pun sama. Ketahanan dia memang terjamin lah kalau cukup garam dia, masin dia. Kalau kurang garam, tak sedap. Terubuk tu memang wajib digaramkan lebih.
Kak Rozi lah dengan suami. Memang dah lama niaga ikan terubuk masin ni. Dari satu lama bermula dari tahun 2000. Okay. Dulu perniagaan kita, permulaan dia memang kita niaga biasa je, harap dengan jualan di pasar, laku di meja. Dalam setahun dua lah kita macam tu. Bila dah dikenali, dah ada ramai dah ada ramai pembeli, kita dah ada nombor phone. Dulu lambat tak ada telefon. Bila ada nombor telefon semua tu, kita dah buat kad. Kemudian kita bagi-bagi juga, kita letak label di kotak. Bila dah bagi serta nombor tu, sekarang dah ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Lagi alhamdulillah lagi senang. Customer kita memang banyak, seluruh Semenanjung, seluruh Sarawak. Kemudian kalau kita perhantar dia dalam kawasan Sarawak, kita guna bas. Sebab dia cepat, lagi murah. Kualiti dia sampai dengan pelanggan tu, kalau kita guna bas, dia masih nampak lebih segar. Kalau Semenanjung memang tak dinafikan, kita memang hantar dia guna pos laju. Contoh kotak pos laju macam ni. Okay. Kotak dia kita letak alamat. Kotak dia tak ada limit. Besar dia, kecil dia tak ada limit. Kita ikut jumlah. Kotak dia ikut jumlah. Tapi pos laju memang kos perhantaran dia ada lebih sikit, ada mahal sikit. Tapi taklah lambat sangat. Dulu akak pos dalam masa PKP kan, PKP awal PKP, memang dia kena kuarantin di KLIA. Tapi lepas kuarantin, alhamdulillah customer faham. Memang SOP dia macam tu, customer faham. Bila sampai lah masa 2 minggu ke 3 minggu, 4 minggu, ikan masih elok. Alhamdulillah. Dalam PKP kita memang ada pos, okay? Kita memang ada pos laju, yang dia memang ada lambat sikit. Sebab kena kuarantin kan, barang mesti kena kuarantin 2 minggu. Alhamdulillah customer faham, tak ada masalah. Ada yang cakap, Kak, ikan masih segar, nampak segar. Kemudian customer cakap macam mana nak simpan telefon, macam mana kita nak cuci ke tak, nak jemur ke tak. Kita cakap terus terang, ikan terubuk masin JNR setakat ni tak perlu jemur. Sampai je cuci, buangkan garam, bilas dengan air pipe biasa tu. Kemudian nak letak dalam tupperware pun boleh, nak bungkus balik dengan newspaper pun boleh. Tapi dengan syarat, mesti letak tempat beku, jangan letak tempat sayur. Biasanya lah mereka buat order malam sampai pukul 1, pukul 2 malam kita ambil order. Kemudian siang harinya kita akan buat ikan fresh, kita siang kita bungkus. Ikut order lah, kita memang ambil order setiap apa permintaan tu dari Facebook ke, dari Instagram kita layan. Kita layan malam tu, kita memang cari line, duduk kat mana ke dalam rumah tu, kita ambil line, kita buka Instagram, kita buka WhatsApp, kita buka Facebook, tengok macam mana order. Setakat ni alhamdulillah. Hanya kita selalu pesan dengan customer, JNR ikan terubuk masin selalu pesan lah. Kalau nak minta pos, tolong buat order Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jumaat, Sabtu dan Ahad, hujung minggu kita tak buat perhantaran. Sebab biasanya bahagian pos ini cuti. Jadi memandangkan Sabtu Minggu tu kan hujung minggu, tak bergerak. Kita elakkan benda tu stuck, tak berjalan. Jadi kita buat perhantaran Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kecuali kita buat perhantaran bas. Perhantaran bas kita tak kira hari lah. Memang kita akan hantar Isnin setiap hari lah sampai hari Minggu. Tapi perhantaran bas, customer terpaksa ambil dekat terminal. Contohlah kita nak hantar Sibu ke Miri, mereka call. Macam juga mereka guna Facebook, Instagram, WhatsApp. Mereka akan ambil dekat terminal pagi, petang hari ni kita hantar, pagi esok
mereka terpaksa ambil dekat terminal sendiri. Lagi cepat dan murah kalau dalam Sarawak. Selain daripada pos dan penghantar guna bas, akak selalu juga ada juga supply dekat restoran Kuching ni. Kalau kat Kuching, biasa yang ambil kat kita teh tarik kat Jalan Satok, Burger House dekat Bandar Baru Semeriang, Tom Yam Goong dekat bangunan Zikon. Okay, biasanya mereka ambil ikut order lah, biasa macam ada catering ke apa, mereka akan ambil lebih. Tapi kita akan pastikan kesegaran ikan yang kita hantar tu, kita tak nak hantar ikan yang lembek, yang apa kan, sebab mereka pun nak jaga kualiti mereka juga. Habis tu kita akak memang akan bergerak sendiri, pastikan barang mereka sampai cepat, masih baru. Okey, ini ikan terubuk yang segar yang kita dapatkan dari pembekal seawal pagi. Selepas kita proses siangkan sekali, jadi kita akan bagi garam untuk ketahanan dia dalam sebelum kita buat packing untuk kiriman pos dan sebagainya. Ini garam yang taklah halus sangat, dia sederhana halus. Jadi kita bagi garam ke ikan ni untuk diratakan. Kalau dah macam ni, dia akan bertahan dalam bungkusan packing untuk 1 minggu kalau tanpa masuk peti ais. Kalau untuk penyimpanan dia, bila dah kita selalu kirim buat pos, laju ke apa, kalau nak simpan dia, kena garam macam ni, kena buang balik, bilas. Adapun rendam ikan ni kurang lebih dalam 1 minit macam tu, lepas tu masukkan dalam freezer, dia akan tahan sampai berbulan-bulan. Macam itulah selalunya kalau nak simpan ikan ni lama sikit. Untuk lokal terubuk di Sarawak ada 2 spesies, di mana spesies sungai adalah Tenualosa tolai dan spesies laut adalah Tenualosa makura. Jadi ini adalah 2 spesies ikan terubuk yang terdapat di Sarawak. Untuk kematangan ikan betina adalah 600 gram ke atas, manakala ikan jantan 100 ke 200 gram ke atas. Bagi habitat ikan terubuk, ikan ini akan menduduki 2 kawasan di mana air memerlukan air masin dan air tawar, sedikit tawar. Salinity yang paling tinggi diperlukan untuk mematangkan telur ikan terubuk betina adalah 30 ppt kemasinan, manakala ikan emprit jantan akan menduduki hulu sungai sehingga kosong salinity. Menurut rekod jabatan, penurunan dalam tangkapan ikan terubuk di kawasan Batang Sadong, Batang Saribas, Batang Lupa dan Batang Lasa menunjuk penurunan setiap tahun, di mana rekod yang terendah adalah menunjukkan sehingga 400 metrik tan. Penurunan populasi ikan terubuk di Sarawak adalah semakin menurun dari 1 tahun ke 1 tahun disebabkan aktiviti manusia dan pembangunan. Jangka hayat ikan terubuk adalah selama 3 tahun. Jadi permulaan kehidupan ikan terubuk bermula sebagai ikan jantan dan pada tahun kedua ikan terubuk akan bertukar jantina daripada jantan kepada betina. Situasi ini dinamakan hermaphrodite.
spesies hermafrodit. Jadi pada tahun kedua dan tahun ketiga, ikan terubuk akan menjadi matang sebagai betina dan akan bertelur beberapa kali. Jika diternak di dalam tangki, kebiasaannya kita akan memberi live feed kepada ikan terubuk, di mana live feednya adalah rotifer dan artemia. Setakat ini pihak kami telah berjaya membangunkan teknologi pengkryoawetan sperma ikan terubuk di dalam makmal. Jadi sperma ikan ini boleh menyumbangkan juga kepada conservation ikan terubuk, di mana sperma ikan terubuk yang telah disimpan dan diawet boleh digunakan beberapa kali program pembiakan. Jadi ini adalah salah satu kebanggaan jabatan kami setakat ini. Bahagian Perikanan Darat Jabatan Pertanian Sarawak telah membuat program pemeliharaan ikan terubuk di sungai-sungai di Sarawak bermula pada tahun 2007, di mana program tersebut kita dilaksanakan sepanjang 3 tahun pada bulan Mei, September dan Oktober pada tahun-tahun tersebutlah, di mana pada tahun tersebut nelayan-nelayan adalah dilarang untuk menangkap ikan terubuk selama lebih kurang 3 bulan. Kawasan-kawasan yang di sungai-sungai yang kita buat program pemeliharaan tersebut adalah kawasan Daro dan Batang Seribas di Seri Aman. Objektif program pemeliharaan tersebut adalah untuk meningkatkan populasi ikan terubuk di kawasan tersebut. Selain itu, dia melindungi 60 spesies ikan lain yang berada di rantaian ekosistem ikan terubuk ini, seperti ikan gonjeng, ikan panjang, dan ikan terusan. Kita memberi peluang kepada ikan-ikan inilah supaya ikan ini dapat melepaskan telur dan membesar, dan ikan ini kesannya selepas 2-3 tahun lepas itu didapati pendaratan ikan bertambah. Untuk program pembiakan secara in situ, kita buat ada 2 kumpulan nelayan lah, di mana satu kumpulan nelayan akan mendapatkan ikan terubuk dan satu nelayan akan mendapatkan ikan jantan, ikan emperit. Untuk nelayan mendapatkan ikan terubuk, nelayan tersebut akan memastikan induk tersebut betul-betul bersedia, di mana ikan yang sesuai adalah ikan itu akan melepaskan telur dengan sendiri tanpa dipaksa ataupun dipicit. Untuk ikan jantan, kita akan mengambilkan sperma ikan untuk dicampur, di mana setelah nelayan mendapat terubuk yang bertelur, mereka akan mendapatkan ikan emperit yang ada sperma, di mana telur tersebut akan dicampur di kawasan lapangan, dan lepas dicampur, setelah dicampur akan dibungkus di dalam beg plastik yang ada mempunyai air dan udara, dan akan dibawa ke stesen perikanan. Untuk secara ex situ ataupun secara semula jadi di stesen, di mana ikan tadi yang telah kita bawa ke stesen tadi yang dapat membesar di kawasan stesen, dan kita akan pelihara sehingga menjadi induk. Di situlah kita akan ternak ikan tersebut di dalam tangki sehingga dia mencapai saiz 1 kilo. Ikan tersebut akan bertukar menjadi betina dan berlaku dah persenyawaan di dalam tangki di kawasan di stesen kita. Pada tahun 2012 kebetulan kita mendapat satu peneluran secara semula jadi di kawasan stesen, di mana ikan tersebut kita dapat ternak sehingga 2 tahun dan menjadi induk semula, dan kita mendapat semula untuk kita membuat pembenihan semula secara semula jadi di dalam tangki. Yang terlibat di dalam program penyelidikan ini, terutama di kawasan Batang Lasa dan Batang Lupa,
memberi kerjasama kepada pihak kerajaan iaitu Jabatan Pertanian dalam kita menjalankan kajian ini. Okey, besar harapan saya untuk mengembangkan lagi teknologi penyimpanan dan pengawetan telur ikan terubuk yang belum tersenyawa dan telah tersenyawa, untuk mengembangkan lagi program pembenihan ikan terubuk di mana kelebihannya kita tidak perlu menunggu musim pembiakan ikan terubuk seperti di lapangan. Jadi program penyelidikan ini kita boleh membuat pembenihan ikan terubuk di hatchery jabatan sendiri pada bila-bila masa.